东海岸自选区的居民，晚上好，我是孟礼基，来这里5个星期了，拜访了很多居民，了解了很多民生课题，特别是老人的需求。新加坡能有今天，是长辈们和政府BAP 政府辛苦拼出来的，所以我们特别看起和照顾老人。政府有这份的时候，总是先给老人，低收入的也会有更多的援助。长辈们，你们信赖 BAP 50年，我们没有让你们失望，当然也会照顾你们，请投 BAP 一票，谢谢大家。谢谢。Para pengundi East Coast JRC yang sangat saya sanjungi, Assalamualaikum. Pada setiap tahun, setiap pilihan raya, seringkali kita dengar lantangnya suara para pembangkang membidas dasar-dasar PAP. Mereka mengatakan PAP gagal memenuhi keperluan rakyat. Mereka kata PAP sombong, tidak hiraukan tentang nasib rakyat biasa. Lebih-lebih lagi, mereka yang bergaji rendah mahupun warga tua sebenarnya tidak sukar untuk jadi pembangkang. Apa sukarnya? Mereka hanya menuding jari, mengatakan ini kurang, itu kurang, ini tak betul, itu tak betul. Tetapi hakikatnya merekalah sendiri yang gagal untuk memahami tentang dasar-dasar PAP dalam membantu rakyat yang memerlukan. Dari keperluan persekolahan, kepada pekerjaan, kepada pembelajaran seharian, banyak bantuan telah diberikan. Saya beri contoh. PAP pastikan setiap kanak-kanak dibantu untuk menghadiri kelas-kelas tadika atau prasekolah atau kindergarten, supaya mereka tidak ketinggalan ataupun kerugian. Hari ini, bukan sahaja keluarga bergaji rendah dibantu, tapi mereka yang bergaji di pertengahan, tidak lebih daripada 1,800 sebulan, juga diberi bantuan. Hanya perlu bayar lebih kurang $10 secara purata. Sama juga dengan yuran childcare ataupun terjaka. Hampir 95% subsidi diberi untuk mereka yang bergaji rendah. Ini kita lakukan untuk memudahkan ibu bapa keluar bekerja supaya dapat meningkatkan pendapatan mereka. Dan jika mereka terus bekerja, mereka akan diberi bonus melalui workfare. Adakah ini ciri pemerintah yang tidak prihatin tentang masalah-masalah warganya? Dengan berbagai program bantuan yang telah disediakan, tidak seorang pun warga Singapura yang benar-benar memerlukan, yang datang meminta bantuan, yang tidak akan dibantu pemerintah. Pemerintah ataupun Parti Tindakan Rakyat PAP juga telah dituduh sebagai sombong, tidak mendekati dan memahami masyarakat. Saya ingin kongsi satu pengalaman baru-baru ini. Tidak lama dahulu, saya pernah diundang sebagai tetamu terhormat dalam satu sidang antarabangsa perubatan yang dianjurkan di Singapura. Pengerusi penganjur jawatan kuasa tersebut ialah seorang doktor perubatan dari Malaysia. Apabila saya tiba, beliau mengalu-alukan ketibaan saya dengan kekata YB dan bertanya sama ada beliau boleh memanggil saya YB.
Seperti anda tahu, gelaran YB bererti yang berhormat dan sering digunakan di sana. Sebenarnya saya kurang senang dengan gelaran yang berhormat, sebab saya di sini bukan untuk pangkat. Jadi saya pun menjawab, boleh gelar saya YB, tetapi YB bukan yang berkhidmat, tetapi YB bererti yang berkhidmat. Beliau terperanjat, lalu bertanya, apakah sebabnya? Saya jelaskan, merasmikan majlis seperti itu adalah sebahagian sahaja daripada tugas kami. Tugas kami yang lebih besar sebagai anggota parlimen ialah untuk berkhidmat kepada penduduk kami. Kami mendekati mereka, mengenal pasti masalah mereka. Mereka boleh berjumpa kami setiap minggu jika mereka mempunyai masalah, dan kami bekerja keras untuk mencari huraian kepada masalah mereka. Bagi kami, keperluan anda adalah tanggungjawab kami. Selama menjadi AP sejak 10 tahun yang lalu, saya tidak putus bertemu penduduk, seringkali hingga jam 1 pagi, untuk memahami, membantu mereka. Secara mingguan saya juga mengadakan sesi-sesi dialog di kolong-kolong blok. Setiap minggu saya berada di blok-blok HDB, berbincang dengan mereka, memahami bagaimana dasar-dasar pemerintah menjejas diri mereka. Saya terus mendekati setiap lapisan masyarakat menerusi program-program kemasyarakatan. Bukankah ini pemerintah yang mengambil berat? Pemerintah yang merendah diri, pemerintah yang tidak sombong. Pemerintah PAP juga prihatin tentang cabaran yang dihadapi oleh masyarakat Melayu Islam. Misalnya, menerusi Forum Pemimpin atau CLF, AP Melayu bekerjasama dengan Mendaki dan pertubuhan-pertubuhan Melayu Islam untuk melakarkan program-program bantuan untuk membantu pekerja bergaji rendah, meningkatkan kemahiran mereka melalui latihan semula, untuk mengenal pasti keluarga yang bermasalah dengan lebih awal lagi dan membantu mereka, memastikan pendidikan anak-anak terus diberi sokongan dan menggilap potensi belia kita. Bukan itu saja, malah bagi keluarga yang susah, di mana ketua keluarga mereka dalam penjara, pemerintah juga akan bantu supaya mereka terus berfungsi dan berjaya. Adakah ini ciri pemerintah yang sombong? Adakah ini pemerintah yang tidak mengambil berat tentang masyarakatnya? Manifesto PAP untuk pilihan raya kali ini jelas. Ini dia manifesto PAP. PAP mahu memastikan masa depan Singapura terus terjamin. Saya tekankan, terus terjamin. Kami akan pastikan ekonomi Singapura terus maju dan hasilnya dinikmati rakyat, anda semua. Manifesto PAP juga memberi tumpuan kepada satu golongan rakyat yang penting, iaitu warga tua kita. Kami amat sanjungi warga tua kita. Kami terus menghargai mereka kerana mereka lah Singapura yang bermodel ini. Dengan kerjasama mereka, hasil kerjasama mereka dengan pemerintah, kami mendapat apa yang kita nikmati hari ini. Kerana itulah keperluan warga emas kita terus akan kami mengambil berat. Bagi setiap sumber yang berlebihan yang diagihkan, siapakah yang akan mendapat duran runtuh yang besar dan tersenyum lebar? Mereka adalah ibu bapa kita yang berusia 65 tahun ke atas. Betul tak makcik-pakcik yang ada di sini? Dah dapat? Kita meningkatkan lift-lift di blok-blok HDB supaya warga tua kita dapat bergerak tanpa masalah. Kos kesihatan juga menjadi keprihatinan pemerintah. Kami mengenalkan
program Primary Care Partnership Scheme, di mana warga tua boleh berjumpa doktor private tapi bayar harga poliklinik. Bakinya ditanggung pemerintah. Ini telah dikenalkan untuk warga tua kita. Jadi saya tanya, di manakah, adakah ini ciri-ciri pemerintah yang tidak mengambil berat? Kami adalah pemerintah yang amat prihatin, amat mengambil berat tentang keperluan masyarakat kita. PAP ialah parti yang amat prihatin tentang keperluan dan aspirasi rakyat. Parti ini wujud untuk memastikan Singapura terus berjaya dan masa depan rakyat Singapura terus terjamin. Selama 50 tahun, kami, maksud saya PAP kerana waktu itu saya belum lahir, telah berkhidmat untuk anda. Kami adalah parti yang boleh dipercayai kerana kami telah membuktikan keupayaan kami dalam mentadbirkan sebuah negara dengan licin dan berkesan. Tuan-tuan dan puan-puan yang sangat saya hormati, janganlah ambil ringan tentang masa depan anda, anak-anak anda, malahan cucu cicit anda. Kita lihat sendiri putaran global dan ketidaktentuan yang kita hadapi hari ini. Ini semua tidak boleh dianggap satu perkara yang mudah untuk ditangani. PAP ialah parti yang bersedia dan dengan sokongan anda akan terus berupaya membawa dan mengharungi apa jua cabaran yang akan dihadapi kerana pengalaman yang kental dan semangat untuk berkhidmat yang membara. Undilah parti yang bersedia bekerjasama dengan anda untuk menjamin masa depan kita bersama. Undilah PAP. Residents of East Coast GRC, every election, the opposition take pot shots at us. Very simple. All they do is they find one issue or they find one group, and then they say we don't take care of them. For example, they say we don't take care of the low income, we don't take care of the elderly. Is that true? Never. How do we look after the low income? For example, we make sure that every young person, every child is important. In our manifesto it stated we'll take care of every child. We will make sure that children from low-income families have access to preschool education. We give subsidies to the point that the low-income families only need to pay $10 a month for preschool education. $10 a month. Tell us, where can you find in this whole world $10 a month of preschool education provided by qualified teachers with diploma-educated preschool teachers? Is that saying we don't take care of our low income? That cannot be. Maybe they didn't know what we have, and they just tell people we don't take care of the low income. Do we take care of the elderly? Of course we do. Each time we make a surplus, who is the one that we target first? The elderly. We always give the elderly more. Why? Because they are the ones who have built Singapore. They are the ones who have made Singapore what it is today. The elderly today have worked so hard with the PAP government to make what we have today. Do we want to lose all this? We don't. And that's why every time we work hard, we make a surplus. Today's generation, you and me, we work hard with the PAP government. We create surpluses. The first group that we go for, the first group that we give are always our elderly. We respect them, we honor them, we'll always take care of them. So, my elderly, Amma, Akong, Pachi, Machi, rest assured, your welfare is our top priority. We will make sure we have made the physical infrastructure ready for you.
We make sure lifts access every floors. We make sure every HDB housing estate is barrier-free. All for the elderly because of our utmost respect for the elderly. One criticism the opposition always has been raising is that we are out of touch with the community. We are out of touch with ordinary Singaporeans. Are we really out of touch? How can we be out of touch? I'll give you one example. A couple of years back, I was invited as a GOH to an international medical conference. The chairman was a medical professor from Malaysia. When I came, he greeted me. He called me YB. And he asked me, can I call you YB? Now, YB in Malaysia, as you know, it means Yang Berhormat, or the respected one. So I looked at him and said, I'm a little bit uncomfortable because I'm not the respected one. So I told him, yes, you can call me YB. But YB in Singapore is not Yang Berhormat. YB in Singapore is Yang Berkhidmat. Berkhidmat means in service. We are the people who are always in service of you, Singaporeans. We are here to serve you. And how do we serve? We spend hours and hours listening to your concerns. Every week, we are there in our constituencies, listening to you through our MPS session. Hundreds and thousands of Singaporeans come and talk to us. Sometimes in the wee hours of the morning, we'll always be there. I personally hold dialogue sessions with my residents at the void decks to discuss local issues, discuss national policies. How can they say we are arrogant and out of touch with Singaporeans? How many Singaporeans have they spoken to? And how many Singaporeans have we spoken to? Who is the one who's out of touch? My dear residents, believe that the PAP is the party for you. This election is about our future. In the past 10 years, I have been the MP since 2001. We have seen several major crises. 911, SARS, financial meltdown, just to name a few. All global, all external uncertainties beyond our control. We do not know what else will come our way. We must secure our future together. We want a team who has the experience to go through future crises. Which is the team that you will choose? PAP is the team for you. The future of your children are in your hands. Vote PAP. Majulah PAP. Majulah Singapura. Thank you. Round of applause for Dr. Mohamed